Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusof. Saya akan menjawab dulu persoalan mengenai membaca ayat-ayat ruqyah. Okey, seperti mana yang saya dengan Ustaz Sinar selalu memberi penjelasan, saya selalu mengamalkan minimum 20 kelompok ayat ruqyah ni. Okey, ini adalah bacaan asas saya hampir untuk kesemua masalah. Okey, kemudian kita juga tak ada masalah untuk tambah ayat-ayat lain. Okey, kita kena faham yang pertama sekali bahawa Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat. Keseluruhan Al-Quran itu adalah sebagai penawar dan rahmat. Saya ulang, keseluruhan Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat. So bermaksud apa sahaja ayat di dalam surah dalam Al-Quran boleh kita jadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Tak kisahlah ayat tu surah Duha ke, surah Toha ke, surah Al-Mulk ke, surah Al-Waqiah ke, mana-mana ayat, mana-mana surah daripada Al-Quran boleh kita jadikan sebagai ayat ruqyah. Sebab kita katakan tadi, kita membaca ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu pada ayat yang mana yang kita baca, mungkin dengan penuh keikhlasan pada ketika ayat tersebut, dan pada itulah rahmat Allah turun. Walaupun kadang-kadang kita baca ayat tu tidak bersesuaian, masih tak menjadi satu kesalahan. Okey, tak menjadi satu kesalahan pun kita baca ayat yang berkaitan soal jual beli terhadap pesakit yang mengalami masalah jenazah. Tak menjadi kesalahan, tidak berdosa sama sekali. Cuma penggunaan ayat, pengkhususan ayat mungkin kurang sesuai, di mana para guru-guru dan ulama, biasanya ulama dan guru-guru yang terdahulu, mereka telah mengkaji ayat-ayat mana ataupun mungkin bersesuaian berdasarkan pengalaman dan kajian mereka sahaja. So mungkin dia macam saya kata tadi, surah Ar-Rum ayat 21 adalah untuk masalah berat jodoh. Ini bagi saya, sebab saya menerima ayat tersebut daripada guru saya. Tapi mungkin bagi Ustaz Sinar, untuk masalah berat jodoh, Ustaz Sinar menggunakan ayat yang lain. Okey, bagi kepada Ustaz Solihin daripada Ahsaza pula, mereka mungkin ada ayat-ayat sakinah yang lain yang untuk masalah rawatan berat jodoh. So maksudnya ianya berbeza di antara guru-guru masing-masing. Tapi berdasarkan pengalaman guru masing-masing, pengalaman dan kajian guru masing-masing, ayat itu bersesuaian. So bagi saya tak ada masalah. So sebab tu juga kalau kita membeli buku-buku di pasaran, buku Darushifa, buku Darussalam, ada ayat-ayat lain pula untuk masalah berat jodoh, untuk masalah orang yang bergaduh suami isteri, untuk lembutkan hati. Mungkin ada senarai ayat-ayat lain pula. Tak menjadi masalah kalau kita nak mengikut saranan daripada buku-buku tersebut, kerana pengkhususan ayat ni dia tak ada yang ditetapkan oleh Rasulullah. Belum ada lagi dalam dalil Rasulullah yang mengatakan surah Ar-Rum tadi ayat 21 adalah untuk masalah berat jodoh. Cuma pengalaman guru saya, mungkin daripada guru sebelumnya, ayat tadi menceritakan tentang pasangan-pasangan, menceritakan tentang mawaddah dalam keluarga dan sebagainya. Maka ayat itu sesuai untuk kita baca bagi masalah rawatan rumah tangga yang selalu bergaduh, dan juga bagi yang pasangan untuk berat jodoh dan sebagainya. So bagi saya tak ada masalah kita nak membaca ayat apa pun. Ianya tergantung atas niat kita. Dan kalau pengalaman saya juga, di saat kadang-kadang saya meruqyah kerasukan agresif, dan saya dah baca dah ke semua 22 ayat, dan di saat tu juga saya kadang-kadang buntu. Ayat apa lagi saya nak baca untuk mengazab jin ni bagi keluar dan sebagainya. Di saat saya buntu ni, kadang-kadang saya baca je surah Duha, saya baca je surah Asy-Syams wa duhaha, saya baca je surah Wadduha. Kadang-kadang surah yang tak berkaitan langsung mengenai duha ni membantu saya melembutkan pula hati jin tadi dan memudahkan keluar. So bagi saya tak menjadi isu, tak menjadi kesalahan langsung kita nak mengambil apa-apa ayat lain pun daripada mana-mana surah ataupun ayat daripada Al-Quran. Itu jawapan daripada saya.